Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini Isnin 8 hari bulan 2 2021, kita teruskan pengajian kita dalam tajuk Amradul Ummah, penyakit yang melanda umat, dalam siri yang ke-48 ini. Ana ambil dalam kitab Mawsu'atul Akhlaq. Kitab nama dia Mawsu'atul Akhlaq yang dikeluar oleh Ad-Durar As-Saniyah. Tajuk perbincangan kita di sini iaitu Asy-Syamatah. Kalau jarang dengar sikit, tulis perkataan Asy-Syamatah. Alif, lam, shim, mim. Mim, alif. Ta pula. Asy-Syamatah dengan makna gembira, happy dengan sebab orang yang kita benci kena musibah, ataupun bergembira dengan musibah yang menimpa kepada musuh orang yang kita tak suka. Ini dipanggil syamatah. Mana bila tengok orang kita tak suka, happy selalu kita. Gembira sangat. Maka ini satu perkara yang sangat berbahaya, kata. Para jemaah sekalian, itu perkataan asy-syamatah. Dalam bahasa Arab dikata al-farhu bi baliyatin man tu'adihi wa yu'adik. Kita bergembira dengan bala yang menimpa ke atas orang yang kita tak suka dan dia memusuhi kita. Jadi maknanya kita tak suka. Kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata asy-syamatatu al-farhu bisyarri al-wasil ila ghairil mustahiq. Bergembira dengan kejahatan ataupun keburukan yang terkena kepada orang yang tidak sepatut, yang dikenali oleh orang yang tak suka kepada dia. Apa sajalah kalau kita dengar orang yang kita tak suka, dia itu aksiden. Orang lain kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia kata alhamdulillah. Itu perbezaan dia. Maknanya penyakit syamatah ini penyakit yang berbahaya sebab kita tidak ada rasa belas kasihan, tidak ada perasaan ukhuwah, tidak ada kasih sayang kepada sesama orang Islam. Bahkan kita gembira pula, happy pula, suka sangat kita apabila mereka ditimpa musibah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebut beberapa perkara. Di antara ayat kisah Nabi Musa dengan Harun, ketika Nabi Musa marah pada Harun, Harun kata apa? Qala ya ibna umma innal qawma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tusmit biyal a'da wa la taj'alni ma'al qawmi zalimin. Harun kata, Musa, jangan buat macam ni. Fala tusmit biyal a'da, jangan menyebabkan musuh kita gembira. Suka dia tengok aku kena gonjang kepala macam ni, jangan buat. Maka jangan dibiarkan mereka itu gembira. Dalam surah ayat ini, kisah Musa ni dalam suratul A'raf 150. Dalam suratul Ali Imran ayat 120, Allah gambarkan bagaimana gembiranya puak-puak kafir apabila dia tengok orang Islam kena ujian. In tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Bila dia tengok orang Islam dapat kemenangan, monyok, lembek,
tak bermaya, fras, tak. Tapi bila dia tengok orang Islam ditimpa kesusahan, ya farahu, oh bertepuk tangan buat dia, oi pada muka. Maka di sini wahadzal farahu syamatah. Gembira di sini dalam ayat ini menunjukkan dia itu gembira sebab musuh dia ditimpa ujian. Kata di para ulama, al-hasadu wasyamatatu mutalaziman. Penyakit hasad dengan penyakit syamatah ini dua yang berkembar. Bila orang ada hasad, dia sukalah orang yang didengki itu kena bala, kena ujian, ditimpa perkara-perkara yang tidak baik. Maka ini para jemaah sekalian, dalam ayat 12, orang-orang Yahudi mengambil happy, gembira dengan apa yang menimpa umat Islam dalam peperangan Uhud. Bila dia gembira, Allah turun ayat Quran, qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam wa bi'sal mihad. Hei puak kafir, mu jangan duk happy sangat. Walaupun ramai orang Islam mati 70 dalam syahid dalam peperangan Uhud, kan? Tapi mu jangan gembira, kamu akan kalah nanti. Hari ini kamu menang. Maknanya kita kena bagi peringatan kepada musuh-musuh yang tak dengar kata ni, jangan dibiarkan mereka itu happy, gembira tak tentu pasal. Sebab kita kena peringatkan mereka, hari ni hari aku, besok mungkin kamu. Itu dalam Al-Quran surah Ali Imran. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadz. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dengan Allah Taala daripada beberapa perkara. Ini ingat baik tuan-tuan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada beberapa perkara. Tuan-tuan boleh baca doa ini, menarik. Tulis doa mohon perlindungan daripada beberapa perkara yang tidak baik, kecelakaan. Ikutlah ke doa ni. Allahumma inni a'udzu bika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada jahdil bala, ujian yang berat. Kita kalau tak ada langsung ujian, kita kata tidak ada cabaran dalam hidup. Tapi kalau ujian tu berat, kita bimbang, takut kita tak tertanggung. Kita hilang sifat sabar yang menyebabkan kita kerugian dua perkara, dunia rugi, akhirat rugi. Dunia rugi, kita kehilangan perkara yang kita sayang, tapi akhirat rugi sebab kita tak dapat pahala sabar. Maka kita minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada jahdil bala, bala yang berat. Tak kira lah, bala dalam agama, bala untuk dunia, dua-dua tu bala kita tak mau. Yang ketiga, wadarakis syaqa, dan hinanya segala kecelakaan yang tidak baik. Jadi kita minta berlindung Allah Ta'ala, darakis syaqa. Wasu'il qada, dan buruknya takdir. Kita takdir Allah Ta'ala, kita minta berlindung daripada takdir yang tidak baik. Yang keempat, ini tajuk kita, wasyamatatil a'da, dan kita minta berlindung daripada kegembiraan para musuh dengan sebab bala, ujian, kecelakaan yang menimpa kita. Maknanya kita ni minta, sekaligus kita minta jangan musuh happy dengan sebab kita kena ujian. Bermakna doa ini kita minta berlindung daripada kita kena musibah. Ini dipanggil doa yang maksur. Hadis ini dalam Bukhari. Cuma ada perbincangan ulama, adakah semua empat daripada Nabi ataupun daripada para sahabat yang kita mengatakan doa ini doa yang menarik. Alhamdulillah. Ada yang mengatakan jahdil bala itu daripada tambahan daripada Sufyan. Mintalah perlindungan daripada empat perkara ini. A'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Jadi kita minta supaya jangan beri musuh kita bergembira, happy dengan kesusahan yang menimpa kita. Hadis ini dalam Bukhari dan juga Muslim. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, syamatatil a'da, apa makna musuh bergembira?
iaitu farhal adu bi baliyatin tanzilu bi aduwi. Musuh happy, suka, gembira, melompat-lompat dia dengan sebab bala terkena kepada musuh orang yang dia tak suka. Itu maknanya. Maka kata Al-Syekh Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala dalam tafsir kepada hadis ini, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan daripada syamatatil a'da, daripada musuh bergembira dengan kesusahan kita. Sebab apa? Li'azami mawqi'ha, kerana besar tekanan dalam jiwa kita. Kita ni kalau kita kena ujian, orang ajak hantar takziah pun kita rasa suka. Nah, kita kata takziah, azamallahu ajrakum, semoga Allah Ta'ala ganti yang lebih baik insya-Allah. Jadi itu kita gembira. Kita gembira. Di saat kita susah, orang pakai ucap, bagi sokongan, support kan. Dan sangat besar kesannya dalam jiwa manusia. Dan kita pun tak suka musuh happy dengan sebab kita kena bala. Maka hasil daripada itu akan menimbulkan permusuhan yang besar lagi. Oh, awak suka dengan saya dulu, awak suka waktu saya kena ujian dulu. Jadi akan menimbulkan api permusuhan tu semakin menyala. Ia menyebabkan mungkin pukul memukul, katak-ngatak, dan mungkin sampai kepada pembunuhan wal'iyazubillah. Kata di Ibn Battal rahimahullah, musuh bergembira dengan sebab kita kena ujian ini menyebabkan hati kita akan rasa lemah, tekanan, stres kita lagi kuat. Kerana itulah Nabi SAW mengajar kepada umatnya supaya minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla daripada kita disuka, diketawa oleh para musuh. Baiklah. Kata di Al-Imam Al-Manawi, dia kata innama hasuna ad-du'a, eloknya kita berdoa minta perlindungan daripada diketahui oleh musuh ini, sebab ada kalanya kita ni orang baik, orang yang punya kedudukan, orang yang ahli-ahli agama contohnya, orang-orang baik-baik lah, orang soleh. Maka mereka ini diibarat seperti orang yang berjalan di atas tali pakai terompah. Bahasa Arab kata qubqab. Terompah dalam bahasa Arab dipanggil qubqab. Sebab apa, bila kita pakai terompah kita jalan bunyi kokak kan, bunyi. Selipar tak apa bunyi. Dia kata seperti seorang pahlawan yang berjalan di atas tali yang tinggi dengan terompah, mana mudah nak jatuh. Orang lain duk tengok ya, bila nak jatuh, pakak tepuk tangan belaka. Maka kita orang yang baik-baik, bila menjadi bahan ketawa, bahan sinis, sindiran, troll kata orang sekarang ni kepada musuh-musuh, maka tekanan tu lebih kuat. Marilah kita sama-sama berdoa dengan doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam peristiwa berlaku, kata di Ibnul Kalbi, dia kata apa? Lamma mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, syamatat bihi nisa'u Kindah wa Hadramaut. Perempuan-perempuan di Kindah, di Hadramaut, di Yaman bergembira, siap dengan pakai inai di tangan, pakai melahirkan rasa gembiranya dengan matinya, wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka pukul gendang, kompang dengan syair abligh Aba Bakrin iza ma jituhu annal baghaya rumna syarra marami. Sampaikan cerita kami ini kepada Abu Bakar. Maknanya happy mereka itu dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana musuh ni sangat gembira. Daripada Abdurrahman bin Abi Layla, dia kata jaa Abu Musa ila Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu ya'uduhu. Abu Musa pergi ziarah Al-Hasan. Faqala lahu Ali, a'aizan jita am syamitan? Mu nak mari ziarah anak aku ni ke mari nak perli-perli? Oh, Masya Allah. La, bal aidan, aku nak mari ziarah lillahi ta'ala. Kata Sayyidina Ali, kalau betul kamu nak datang nak ziarah, bukan nak suka, maka dia pun bawa riwayat dengan sanad dia,
Nabi SAW sebut dalam hadis, iza adar rajulu akhahul muslim, apabila seorang itu pergi ziarah saudara dia yang Islam, masya fi khirafatil jannati hatta yajlis, maka dia duduk berjalan di dalam kebun-kebun syurga sehingga dia duduk. Allahu akbar. Maknanya besarnya pahala pergi ziarah orang sakit. Kalau dia pergi pagi, salla alaihi sab'una alfa malakin hatta yamsi. Allahu akbar. Kita pergi ziarah orang sakit waktu pagi, malaikat berselawat, berdoa kepada kita seramai 70,000 malaikat sehingga petang. Kita pergi ziarah petang, dia doakan sampai pagi esok. Masya Allah, tabarakallah. Hazal hadis rawahu Ibnu Majah wa sahaha isnadahu Ahmad Syakir wa ghairuhu. Kita kata hadis ini sahih. Yang pentingnya Ali mari tanya, mu nak tengok Hasan sakit ni ke nak mari nak perli? Itu contoh. Kata di Sayyidina Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, khalifah, aku tak tengok lagi suatu perbuatan zalim yang memberi kesan kepada orang yang dizalimi lebih daripada perbuatan orang yang hasad. Orang hasad ni sentiasa hati dia duka cita, serabut, asyik duk attack orang tu nya bila. Apabila dia tengok kawan tu dapat nikmat, lagi sakit hati dia. Bila dia tengok kawan tu kena bala, syamat, happy selalu. Gembira dia hari ni, kena dah orang kita. Sebab itulah kita tengok hari ni musuh-musuh politik. Apa saja berita yang boleh ditero dalam berita, keluar. Tak ada, kadang-kadang tak ada 2 jam dia terus. Petang kau orang tengok ini berita palsu lah, fake account. Kenapa kamu pergi ulah dalam? Yang pentingnya kita nampak hati itu bergelora, bencinya kepada saudara dia walaupun sesama seagama, tapi oleh kerana perbezaan pandangan, perbezaan parti, perbezaan mazhab, maka mereka bergembira dengan apa yang dia dapat. Bila dapat poin untuk nak jatuhkan, IP selalu. Ini orang hasid, nama dia orang hasad. Allahu akbar. Kata di seorang ulama lain, ulama salaf, dia kata, ibtu syakhsan qad zahaba ba'du asnamihi. Ini yang kita perlu berhati-hati, tuan-tuan, tanda baik. Ibtu syakhsan qad zahaba ba'du asnam. Aku pernah pergi aibkan orang yang tak ada gigi. Rongok, orang gigi rongok. Rongok ni, tak tahu orang luar dipanggil apa, orang tak ada gigi ni. Rongok juga. Rongak. Gigi rongak. Fazahabat asnani, akhirnya gigi aku pula tercabut. Subhanallah. Zaman dulu bukan macam zaman kita, cabut hari ni petang kan boleh buat lain. Zaman dulu kalau cabut. Wa nazartu ila imra'atin la tahillu li. Aku pergi tengok orang perempuan yang tak halal bagi aku. Fa nazara zaujati man la urid. Ada orang yang aku tak suka, mari tengok isteri aku. Kita kata subhanallah, kama tadinu tudan. Apa yang kamu buat, itu yang kamu hasilkan. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala. Seorang ulama salaf, nama dia Muhammad bin Sirin. Tanda tuan-tuan, nama ulama salaf ni sangat besar. Muhammad bin Sirin ni, mengikut ulama sejarah kata, ayatun fil wara'. Seorang yang sangat wara'. Tapi waktu dia muda dulu, dia pernah kata kepada orang, ayyartu rajulan bil iflas. Aku pergi mengaibkan, kata kepada seorang yang muflis. Pakcik ni muflis, tak ada duit. Beberapa tahun kemudian, fa'aflastu, Muhammad bin Sirin dia meniaga minyak. Oleh kerana dia wara', ada syubhat dalam minyak yang dia beli yang menyebabkan dia tak berani nak jual. Bila tak berani nak jual, dia terpaksa dia terhutang dengan tuan minyak sehingga sampai peringkat dia dipenjara dan dijatuhkan hukuman muflis. Dia kata, pernah aku aib seorang dengan muflis, fa'aflastu, beberapa tahun kemudian aku juga dijatuhkan hukuman muflis. Kita kata Masya Allah, tabarakallah. Ini kata Ibnul Jauzi. Dia kata, wa mislu hadza kathir. Macam ini punya kata-kata banyak. Allahu akbar. Kata dia, berapa banyak penyakit, sedih, duka cita, sempit dada aku
dengan sebab beberapa dosa yang aku lakukan dulu. Allahu Akbar. Sehingga aku boleh kata hadza syai' bil fulani. Ini yang aku kena ujian hari ni dengan sebab aku telah mengaibkan orang dulu. Allahu Akbar. Itu kata di Ibnul Jauzi ketika menghuraikan kata-kata Ibnu Sirin. Ibnu Sirin, maka di sinilah kita kadang-kadang muslimin dan semak kita kena banyak beristighfar. Sebab itulah kata-kata ulama salafus salih. Ada kata daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata kata-kata ulama ni, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala itu ada kalanya datang dengan sebab mulut kita. Bala akan datang dengan sebab mulut kita. Maka Abdullah bin Mas'ud juga telah mengatakan demikian. Dia kata bala ni mari dengan sebab mulut kita. Mulut kita kata ke orang, maka marilah kata-kata hikmat ini. Sebab itu para jemaah sekalian, kita kalau boleh, memang kena boleh lah. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tak baik. Syamatah jangan. Bila tengok orang kena bala, padam muka. Bila tengok, patutlah tu, padanlah tu. Lah. Kita tengok anak orang tak lulus, kita kata, keturunan bodoh belaka. Sedap ayat dia. Nah, kita tengok, yang pentingnya tengok anak orang kena bala, kita kena teringat pada anak-anak kita yang masih kecil. Kata orang tanduk lembu mengholor ke hadapan. Maknanya kita tak kena hari ni, boleh jadi besok, boleh jadi. Jadi kita kena ambil perhatian, berhati-hati para jemaah sekalian. Jangan dicelupar mulut, jangan digatal mulut, nak kata-kata macam-macam. Tengok satu poster yang saya keluarkan, tajuk dia, innal bala'a muwakkalun bil mantiqi. Bala itu ada kalanya dengan sebab mulut kita. Jadi kita berhati-hatilah, kita nak kata ke anak orang kena bala ke, nak kata apa-apa ke, jangan bermudah-mudah mengeluarkan jatuh hukuman ini sebab sangat berbahaya perbuatan ini. Dalam doa yang Nabi kita ajar sallallahu alaihi wasallam, apabila kita tengok orang kena ujian, tuan-tuan ambil dalam kitab kita ni Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim muka surat nombor bacaan nombor 83. Yang Perisai Muslim yang saya dah bagi, tuan-tuan pasang dalam handphone tu, tengok bacaan 83, doa apabila melihat orang ditimpa bala. Bila kita tengok orang ni kena timpa bala, kita pun baca doa ni. Alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin man khalaqa tafdila. Dan tuan-tuan, kita jangan pergi baca atas muka kawan tu. Di depan dia kan, alhamdulillahillazi afani, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku, mu kena bala aku. Tak. Ini tak beradab nama dia. Kita doa untuk diri kita je. Bila tengok orang kena bala, kita kata alhamdulillah allazi afani mimma ibtalaka bihi, segala puji bagi Allah yang menyelamatkanku daripada segala yang ada yang dibalakan dia dengan dia orang tu. Orang tu kena bala, kita tak kena, kita kata alhamdulillahillazi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, dan memberikanku kelebihan besar di atas makhluk-makhluk ciptaannya. Kita kata alhamdulillah, Allah Ta'ala selamatkan kita daripada bala ini, maka kita doakan, kita syukur pada Allah Azza wa Jalla. Jangan happy, jangan. Itu pun sambil kita beringat-ingat, sambil kita rasa gerun, rasa takut, kita bimbang takut bala itu datang mari pula kepada kita. Sebagaimana kata di seorang lagi ulama salafus salih. Tengok kata-kata ni menarik tuan-tuan. Nama dia Syekh Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala, dia kata apa? Inni la'ara syai'a akrahu. Dia kata, aku tengok satu benda yang aku tak suka. Aku tak suka, rasa nak bercakap, tapi fama yamna'uni an atakallama bihi illa makhafatan an ubtala bihi. Allahu Akbar. Dia tengok benda tak suka, tapi macam dia nak cakap, tapi dia tak cakap. Sebab apa? Tidak ada yang menghalang untuk aku ucapkannya, melainkan aku bimbang takut ditimpa bala dengan ucapan aku itu. Allahu Akbar. Kita tengok orang ni kena bala, kita kata bahasa kerja ni keturunan tak baik tu, sebab tu kena tangkap ke pencegah maksiat. Jangan kata. Na'udzubillah, nanti ada pula anak beranak kita yang kena. Kita kata Ibrahim An-Nakhai tak berani nak kata sebab dibimbangi takut
apa yang dia kata kepada orang tu orang panggil melenting ataupun terpantul balik kepada kita. Ibarat kata kita kata kepada orang ni seperti peluru getah. Kita lontar orang, dia terpantul balik kita. Na'udzubillah. Allahu Akbar. Karena itulah saya kata, hendaklah kita sentiasa berhati-hati dengan ucapan kita, sama ada untuk diri kita sendiri, keluarga atau orang lain. Mungkin waktu kita berkata-kata itu pintu langit terbuka, waktu mustajab doa, maka binasalah kita. Baik para jemaah sekalian, seorang ulama mengatakan kesan daripada penyakit syamatah, penyakit suka kata ke orang ni, apa dia, kesan dia sangat-sangat besar. Dia kata asyamatatu bit-ta'yir, orang bergembira mengaibkan orang dengan sebab dosa orang tu, ada kalanya lebih besar dosa dia daripada dosa yang dibuat oleh orang tu. Contohnya kita kata orang ni buat benda maksiat, berdosa, sah dah. Tapi orang yang mengaibkan dia tu mungkin lebih berdosa daripada orang tu. Subhanallah. Bagaimana cara? Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, inna ta'yiraka li akhika bizambin, kamu mengaibkan saudara kamu dengan sebab dosa yang dia buat tu ada kalanya lebih besar daripada dosa kamu mengaibkan dia, boleh jadi lebih besar daripada dosa yang dia buat, dan lebih maksiat daripada apa yang mereka lakukan itu. Kenapa? Sebab lima fihi min saulatit ta'a wa tazkiyatin nafsi wa syurkiha. Sebab kita rasa kita ni ahli ta'at, kita rasa jiwa kita jiwa murni, jiwa mulia, kita orang hebat, itu ahli maksiat, itu ahli berdosa. Kita kena ingat, boleh jadi orang yang berdosa, orang yang kita aibkan dia menyesal, dia bertaubat, dia kembali kepada Allah dengan taubat nasuha, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Tapi kita yang mengaibkan dia dengan penuh bangga diri, saya tak akan buat benda macam tu, iman saya mantap. Oh, kopiah ni baru yang beli di Mekah, contohnya, maknanya dia ni baru balik Mekah. Boleh jadi orang itu sudah bertaubat, kamu berbangga dengan ketaatan kamu, berbangga dengan iman kamu, mengaibkan orang. Boleh jadi kita dengan dosa-dosa takabur kita, Allah Ta'ala murka, dia si yang berdosa itu sudah pun berada di bawah rahmat, diterima taubatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Karena itulah orang yang tidur dengan dosa dia, pagi besoknya dia menyesali perbuatan dia, lebih baik daripada orang tidur dalam ketaatan, pagi besoknya bangun dengan penuh mu'jib bin nafsi, bangga diri. Oh, saya semalam nak tidur semalam 2 juzuk Quran, tadabbur dulu, zikir berapa dulu. Oh, tuan-tuan, bahayanya penyakit mengaibkan dosa orang kadang-kadang lebih besar dosa si pengaib daripada orang yang diaibkan, wal-iyazubillah. Baik. Yang kedua, asyamit, orang yang mengaibkan orang dibimbangi, musibah itu terpantul ke atas diri dia sendiri. Sebagaimana kata Ibrahim An-Nakhai tadi, aku tak berani apa dia? Tak berani nak kata kepada orang itu, bimbang, takut-takut aku dijatuhkan, diberi musibah oleh Allah Azza wa Jalla seperti itu. Allahu Akbar. Sebab orang yang rasa dia hebat, dia kata inna musibatu adwi. Nah, kadang-kadang bila orang tu kena musibah, kita yang benci ni pernah mendoakan dia, ya Allah, ya Tuhanku, orang ni gini jatuhlah musibah. Tiba-tiba dia kena musibah sungguh, kita pun happy, oh doa aku mustajab, oh urut dada kita, ni tarah wali aku ni, kan main-main. Sekali kita doa, masuk penjara kawan tu. Masya Allah, tabarakallah. Maka dengan sebab gurur, terpedayanya orang ni, maka kawan tu, ada kalanya Allah Ta'ala kabul doa kita bukan kerana kita hebat, tetapi dia panggil istidraj. Allah Ta'ala nak uji kita, nak tengok kita, nak bagi darjat kepada kita, sehingga kita rasa kitalah wali,
wali-wali Allah Ta'ala yang disayangi di atas muka bumi ini, waliyazbillah. Ingat baik, kadang-kadang yang kita aib itulah yang dibalai oleh Allah Azza wa Jalla kepada kita. Na'udzubillah. Yang ketiga, perbuatan bergembira dengan kesusahan orang ini akan membawa satu negatif dalam masyarakat yang akan menimbulkan sifat dendam, hasad, dengki, permusuhan. Masa awak kena musibah semalam kan, tak dengar apa kawan tu kata? Dia kata apa? Dia kata bahasa gini-gini. Mana akan timbul bibit-bibit. Dengar kepada anak dia pula, dia tu kata bapa aku macam ni. Sepupu dia dengar pula. Satu kampung akan menimbulkan permusuhan. Sepatutnya kalau kita rasa kita ni baik apa pun, kita doa seperti yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setakat itu je. Jangan lebih pada itu. Di samping kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika, dan doa yang telah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, a'udzubika min su'il qada wa darakis syaqa wa syamatatil ada. Jangan lupa doa yang maksurah yang tersebut. Yang keempat, sifat syamatah, bergembira dengan kesusahan orang lain ini adalah akan menyebabkan hati seorang itu menjadi keras. Tak ada rasa belas kasihan, tidak ada rasa insaf, lupa diri dan sebagainya. Para jemaah sekalian, inilah yang kita takut, yang kita bimbang. Baik, itu 4 kesan asy-syamatah. Kita berpindah kepada hukum asy-syamatah. Hukum bergembira dengan musibah yang menimpa orang lain. Jawab dia, la yajuzu syamatah bil muslim. Tidak harus, haram kita bergembira dengan kesusahan yang menimpa orang Islam. Walaupun dia ahli maksiat, kita kata mudah-mudahan bala ini akan menyedarkan dia daripada lara, daripada mungkar, daripada maksiat yang dia buat. Mudah-mudahan. Setakat tu je, jangan lebih daripada itu. Tetapi kalau orang kafir, musuh Islam, munafikin kena bala, kita gembira, itu tidak salah. Tengok dalam peperangan, dalam surah At-Taubah ayat 14, qatilu yu'azzibhumullahu qatiluhum yu'azzibhumullahu biaidikum wa yukhzihim wa yansurukum alaihim wa yashfi sudura qaumin mu'minin. Allah kata pergi lawan mereka, puak kafir itu. Allah Ta'ala akan azabkan mereka dengan tangan kamu. Mana kena bunuh, kena pukul. Allah Ta'ala akan hinakan mereka. Allah Ta'ala akan beri pertolongan kepada kamu. Dan Allah Ta'ala tenangkan hati kamu bila tengok musuh kamu telah kalah. Wa yuzhib ghaidha qulubihim. Maka dalam ayat ini kata di para ulama, As-Sa'di contohnya dalam Taisirul Karim, maknanya dia kata kalaulah musuh Islam itu kena bala, kita bergembira, itu tidak salah. Atas dasar mereka itu menentang Allah dengan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau setakat dia orang kafir, non muslim, tapi dia tak musuh kita, tak perlu kita gembira dengan. Bahkan kita rasa sedih pula. Sayang jiran aku ni baik orangnya. Satu je lagi yang tak ada pada dia. Dari sudut semangat kejiranan dia baik. Selalu bagi tukar-tukar buah dah. Waktu hari raya kita dia hantar mari buah apple, kita dia hantar mari buah limau, kita hantar buah apple contohnya. Satu je kurang lagi, dia tak mengucap 2 kalimah syahadah, dia sudah mati. Maknanya kita tak kata kafir mati biar ila jahannam wa bi'sal masir. La. Patut kita sedih sebab kita tak sempat memasukkan dalam mulut dia syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu. Tapi kalau dia musuh Islam, mati bergembira, tak ada masalah. Baiklah para jemaah sekalian, kita mencari beberapa sebab kenapa manusia bersikap demikian. Yang pertama, al-ibti'ad an manhajir rasul, jauh daripada manhaj, cara, gaya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita suruh berkasih sayang, bukan suruh bermusuhan, kan? Yang kedua, punca yang kedua syamatah, iaitulah da'ful iman. Orang ini lemah iman dia. Sebab yang ketiga, hubbut tasyaffi,
suka nak membalas dendam kepada orang. Dia berdendam dengan orang itu, dia suka tengok kalau orang. Kalau mati terus lagi baik. Oh. Macam itu. Beres. Kena stroke dah, padam muka. Kalau dia pergi ziarah bukan nak pergi ziarah betul-betul ikhlas. Orang panggil nak pergi tunjuk muka. Ada juga tadi. Yang keempat, hubbud dunia. Mungkin dengan sebab perbalahan dia kerana dunia. Puncanya kita ni kontraktor, dia kontraktor. Dia boleh projek, kita tak boleh projek. Akhir sekali suka kalau syarikat dia mati. Dan dia terlupa kepada akhirat, bahawa dunia ni kecil, akhirat tempat kita akan pergi. Yang kelima, puncanya permusuhan yang membawa kepada menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Allah Ta'ala haramkan kita bermusuh, haram putus hubungan sama-sama Islam, tapi semua dibuat. Yang keenam, punca yang besar, iaitulah al-hiqdu wal karahiyah, sakit hati, dendam kepada orang lain. Inilah di antara yang sebab bila orang ni ada sifat ini, dia tak ada lagi sifat kasih sayang, sifat rahmat, sifat suka kepada gegembira dengan orang Islam. Tidak ada. Yang dia adanya nak suruh kawan tu kena musibah. Kalau boleh kena stroke, kalau boleh kena koma, mati selalu, lagi baik. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian muslimin dan muslimat, kita tengok contoh dalam sejarah ini, syamatatul munafiqina bin nabi. Puak-puak munafikin bergembira dia apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kena ujian dalam peperangan Uhud. Kan Nabi kita sampai berdarah muka, patah gigi kan. Maka bercakap buat munafikin, dia kata apa? Muhammadun illa talibu mulkin. Muhammad ni mari nak cari kuasa ya kat Madinah ni. Tak ada Nabi belum pada dia kena macam ni. Sampai berdarah-darah ni tak ada. Dia ya. Jadi buat munafikin ni happy sangat dengan musibah yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan Sayyidina Umar minta izin nak bunuh. Nabi kata tak boleh Umar, tak boleh, nanti orang kata kita bunuh kawan pula. Baiklah. Satu lagi, apabila kita bersin. Ingat para jemaah sekalian, bila kita bersin, dalam kitab kita ni aja dia panggil tashmitul atish. Bila orang bersin kita kata alhamdulillah. Orang yang mendengar kata alhamdulillah tu dia kena tashmid, maknanya kita kena doakan kepada orang yang bersin. Kenapa orang bersin tu dia panggil tashmid, sedangkan tashmid ni kita bergembira dengan musibah yang menimpa? Apakah makna di sini? Jawab dianya, oleh kerana dia bersin, orang bersin telah mengeluarkan angin yang lekat dalam ni, yang ada bakteria. Dia bersin, dia berkata alhamdulillah, kita tashmid, maknanya kita doakan supaya penyakit itu hilang. Itu makna tashmitul atish, mana kita doakan supaya Allah Ta'ala beri kesembuhan, kesegaran kepada dia. Panjanglah para ulama hadis berbahas tentang makna tashmitul atish. Baiklah para jemaah sekalian, itulah yang dikatakan Allahu Akbar. Akhir sekali, apa penawar-penawar yang kita nak ambil dalam perbincangan kita ini, iaitu kita bersihkan jiwa kita daripada penyakit-penyakit dan hasad, penyakit dendam, penyakit dengki, dengan kita belajar kitab-kitab akhlak, kitab-kitab tasawuf yang murni seperti penawar bagi hati contohnya. Dan kita banyaklah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya Allah hilangkan dalam hati kita ni, sebagaimana yang telah saya sebut dalam surah yang kita baca dulu, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Surah apa tu? Kena sentiasa ada dalam doa kita, wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Suratul Hasyri ayat 10. Suratul Hasyri ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jangan jadikan dalam hati kami ni ghillan, benci, sakit hati, serabut kepada orang yang beriman. Jangan. Kita hari ni teruk dengan orang beriman, asal ke berbeza ya pandangan, dahsyat, pukul terus selalu. Tambah-tambah lagi hak mai alim, hak berbeza parti politik ni, dahsyat, cukup dahsyat. Dia panggil terus selalu walaupun apa jadi. Kadang-kadang kita tengok orang yang baik-baik, orang soleh, suka dakwah, tapi bila dia bertukar pergi masuk ahli politik ni,
tak kena kawan. Dan doa yang khas Nabi kita ajar tadi, Allahumma inni a'udzubika, 4 perkara yang kita minta perlindungan tadi para jemaah sekalian. Ikut kata sekali lagi kita tamatkan perbincangan kita ni. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Banyak lagi lah doa-doa yang lain. Mudah-mudahan kita dapat manfaat daripada perbincangan kita ini, insya-Allah. Kita cari dan kita sambung lagi dalam penyakit-penyakit yang lain, amradil ummah yang melanda umat kita ini, insya-Allah. Untuk maklumat tuan-tuan, ini sudah penyakit yang ke-48. Nak tengok siri yang lepas, tengok dalam Halaqah Abu Anas Madani dalam YouTube, sudah ada di sana siri-siri yang ada 47 siri yang lepas. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi penawar kepada kita untuk menjauhkan penyakit ini dan menghilangkannya daripada kita, insya-Allah. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.